Nabi sebut 4 seni dakwah. Tiap-tiap kali Nabi utuskan para sahabat sebagai utusan. Baik Muaz bin Jabal ke Yaman, baik Ali bin Abi Talib, baik Khalid ibn Walid, apabila diutus, Nabi akan bercakap 4 perkara sebagai seni berdakwah, seni berceramah. Yang pertama kata Rasulullah, basyiru. Berdakwahlah kamu dengan cara yang menggembirakan orang ramai, yang menyeronokkan orang ramai, yang bila dengar dakwah kamu seronok, yang bila dengar ceramah kamu terhibur, yang bila dengar ceramah kamu lapang dada mereka. Basyiru, ini dia seni. Seni inilah dipanggil sebagai ilmu alat. Kalau tuan-tuan ada ilmu tetapi tak ada ilmu alat, itu bukan seni. Ilmu tinggi. Hukum semayang. Semayang adalah wajib. Siapa tak semayang berdosa. Semayang itu 5 kali sehari semalam. Itu tak ada seni tu. Baca aja. Sesiapa yang tak semayang akan dimasukkan ke dalam neraka. Setiap waktu 80 tahun di dalam neraka. Itu bukan basyiru. Orang tak tertarik dengar pun. Walaupun diberi tajuk bab semayang, orang bila dengar, oh, itu basyiru. Bagilah tajuk apa pada dia pun. Ustaz tolong cerita bab tayamum. Dia cerita tayamum tu sampai semua, oh, jelas, clear, faham. Itu nama dia seni. Basyiru kata Rasulullah. Setengah orang dia kata, Allah, tajuk ni pula, tajuk ni saya tak apa. Tak, orang yang berceramah dia mesti ada seni. Macam mana nak tackle orang? Sebab itu kalau saya berceramah, saya tengok tuan-tuan tidur, saya tak akan salahkan tuan-tuan. Saya salahkan diri saya sebab saya tak ada seni berceramah sampai tuan-tuan boleh tidur. Menguap ni 4 kali ni, sampai keluar air mata. Bukan salah tuan-tuan, salah saya sebab saya tak reti ceramah. Kalau saya ceramah orang bangun satu-satu, tu bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya tak berada seni nak melekatkan tuan-tuan di tempat duduk tuan-tuan. Kalau saya ceramah daripada 40 orang, lah tinggal 4 orang. Itu saya tak ada seni dalam berceramah. Bukan salah 36 orang yang tak datang. Salah saya gagal menarik orang daripada 40 jadi 80. Seni berceramah tu Nabi sebut basyiru, bagi seronok orang. Bagi seronok. Satu hari dia mengajak, bulan depan nak mai pula, 2 minggu lagi sekali. Orang yang nak mengaji ni letak tarikh dalam diary, letak handphone tu, tulis dalam handphone tu apa nak jadi, apa akan berlaku pada 24. Ceramah agama, kuliah maghrib ustaz sekian-sekian. Dalam ingatan dah ingat dia nak datang. Kalau itu yang berlaku, nama dia basyiru. Orang rasa senang. Cuba kita sekarang mengkaji, pendakwah mengkaji. CD yang sahabat kita keluarkan ni tuan-tuan, banyak ustaz dengar. Ada ustaz yang telefon, ada ustaz yang hantar surat, ada yang hantar surat sampai 10 lai. 10 lai tuan-tuan, jenuh baca sampai surat besar ni. Jenuh baca depan belakang pula tu. Ada ustaz yang datang minta izin, ustaz saya tiap-tiap hari duk guna ustaz punya CD dan ceramah ni. Tak apa ustaz no. Saya kira dia kata saya curi model ustaz pula. Dah model saya ni pada Quran dan hadis. Bila Quran dan hadis siapa-siapa pun boleh pakai. Saya bukan jenis hal tak boleh. Copyright reserve tu, jangan. Mana ada copyright dalam ilmu? Jalan tuan-tuan. Saya nak pesan pada penceramah. Kita boleh tunjuk hebat kita, berani kalau dalam kelompok kita. Tapi apakah kesan itu yang kita dapat kepada kelompok yang bukan kelompok kita? Orang yang tak sepaham dengan kita. Sebab itu kita kena faham dalam konteks berdakwah. Berjaga-jaga dan berhati-hati berkata-kata, supaya orang boleh tarik. Benda inilah berlaku kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah sezaman. Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Zakaria ialah bapa saudara Isa. Isa dengan Nabi Yahya sepupu. Nabi Isa dengan Nabi Yahya sepupu. Nabi Isa ni tuan-tuan satu hamba Allah yang cukup takut dengan kiamat, yang cukup gerun dengan kiamat, takut dengan ayat Quran, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin.
Kami akan soal apa yang telah diberitahu kepada kamu, dan nabi-nabi dan rasul juga akan disoal di hari kiamat. Allah sebut dalam Quran suratul A'raf ayat yang ke-8, ayat ke-7, Allah Ta'ala sebut, kami akan soal nabi-nabi, mereka ni menyampaikan dakwah ataupun tidak. Nabi Musa, Nabi Isa bila dengar ayat tu gerun. Nabi Isa tak pernah senyum dia. Bila dia ceramah sungguh-sungguh. Pasal dia takut dia tak menyampaikan dakwah. Sebab tu bila dia ceramah dia tak ada senyum, dia tak ada manis muka, dia serius je dakwah. Nabi Yahya lain. Nabi Yahya dalam berdakwah, dia tarik orang sambil senyum. Tu beza tu. Turun perintah Allah pada Nabi Yahya, cara kamulah yang aku suka wahai Yahya. Cara itulah yang Nabi Muhammad ambil. Dakwah dengan hikmah, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan cara senyum, dakwah dengan cara, ada kalanya dakwah Nabi dengan bergurau. Nabi Isa sampai sekarang tak mati, akan turun balik hari kiamat. Tapi Nabi Yahya mati dibunuh oleh rajanya. Sebab Nabi Yahya masuk dalam istana, teguk raja dia, kerana raja dia berkahwin dengan anak tiri raja. Raja kahwin dengan janda tu mati, raja tu ambil anak janda tu pula jadi isteri dia. Ya, anak tiri tu pun gatal nak kat raja tu. Nabi Yahya masuk dalam istana, tuanku, haram perbuatan kamu. Oi raja, haram perbuatan kamu. Mana boleh bapa tiri kahwin dengan anak tiri? Anak tiri ni bila tengok Nabi Yahya ni tegak, dia kata kekanda, orang tua ni dah mengada-ngada, pandai pula nasihat kita, bunuh aja kekanda. Raja tadi pun bunuh Nabi Yahya dengan cara dipancung kepalanya. Dan nama isteri raja tu ialah Salomah. Sebab tu saya tak apa berkenan kalau tuan-tuan buat nama anak tuan-tuan Salomah. Kerana nama isteri anak tiri itu yang menjadi raja kepada suami raja tadi ni, isteri raja ni, ialah Salomah nama dia. Dia yang arahkan suami dia, suami tak sah dia itu, pergi bunuh Nabi Yahya. Dan bila dipancung Nabi Yahya, kepala Nabi Yahya diambil dan diletakkan di atas katil tempat mereka bersetubuh. Seolah-olah nak tunjuk pada Nabi Yahya, hang boleh buat apa? Ni kisah tentang Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dua-dua Nabi, tapi dua-dua berbeza cara pendekatan. Satu dalam penuh hikmah senyum, satu lagi dalam keadaan takut pada Allah. Bukan dia garang, dia cakap tu serius. Pasal apa? Takut Allah soal. Nabi pesan, pendakwah-pendakwah, utusan-utusan yang Nabi hantar, basyiru. Yang keduanya, wala tufassiru. Kata Rasulullah, jangan kamu mencerai-beraikan orang yang berada di hadapan kamu. Nabi pesan kepada para pendakwah yang Nabi utuskan, jangan bercerai-berai. Jangan jadikan mereka berpecah belah. Jadikan mereka bersatu. Mereka tak setuju ke, mereka tak faham ke, ingat, jadikan mereka itu satu. Bersatu di bawah Islam. Jangan jadikan mereka berpecah belah. Sebab tu bila kita baca khutbah, ambil daripada peluang khutbah untuk mengajak umat Islam bersatu. Apabila kita berada di hadapan orang, kita berada di atas meja, ambil peluang di hadapan mikrofon itu, mengajak mereka supaya bersatu. Bukan mengajak untuk bercerai-berai, memboikot, pulau-memulau. Itu bukan dakwah yang Nabi bawa. Yang ketiga, Nabi pesan, permudahkan orang yang mengikuti pengajian kamu. Permudahkan urusan mereka. Jangan susahkan mereka. Permudahkan. Faham, cakap yang boleh faham dengan mereka. Kalau kita bercakap dengan budak universiti, cakap macam budak universiti. Kalau kita bercakap pada orang kampung, cakap macam orang kampung. Kalau kita bercakap pada budak tadika, cakap macam tadika. Jangan bila ceramah di sekolah rendah, bercakap macam budak pengajian tinggi. Adik-adik, dalam pemikiran, bentuk pemikiran yang dibawa oleh manalah budak-budak tu tahu, baru darjah 1 dengan pemikiran apa. Serupalah kalau kita bercakap dengan orang ni macam ni, orang ini macam ni. Kalau kita pergi bercakap pada pusat serenti, lain. Cakap dengan penjara, lain. Cara bercakap, nada bercakap, bentuk nada itu kena lain. Bukan boleh kita pergi balun sama aja.
Kita mudahkan mereka. Jangan ceramah lama-lama. Lenguh hak duduk lama ni. Macam saya tak apa duduk atas kursi. Yang dapat dinding, alhamdulillah lah. Ni yang tak ada dinding, yang tak ada apa ni, lenguh tuan-tuan. Sejam sudah lah. Lagi 5 minit kita habis lah. Mudahkan mereka. Beri kelonggaran kepada mereka. Rasulullah kata yang keempat Nabi pesan, jangan susahkan mereka. Jangan susahkan mereka. Tak dapat rotan, tak dapat penerajang. Berapa banyak ustaz yang anak murid dia tak dapat hafal Quran, diterajaknya anak murid jatuh tunggal langgang. Ini bukan pendidikan, salah. Saya bagi pada satu ustaz kuliah tajwid. Saya ni sibuk, orang minta mengajar tajwid, saya mengajar. Mengajar 2-3 bulan, mengajar sibuk sangat tuan-tuan, tak sempat. Letih. 5 kali sehari mengajar tuan-tuan. Kelas tajwid ni saya bagi dekat satu ustaz. Entah sambunglah kelas ni, pelajar-pelajar pun setuju lah. Anda tak ada nak mengajar lah, tak sempat nak mengajar tajwid, entah mengajar lah. Bagi kelas kat dia. Dia mengajar tajwid sebulan je. Lepas tu dia malas nak mengajar, dia masuk kelas, baik makcik-makcik semua suruh hafal surah ni. Jadi dia menung, makcik-makcik dia hafal surah. Umur 64, 74, 58, nak hafal Quran apa tuan-tuan? Ustaz dia tepuk meja, makcik boleh buat, Malaysia boleh. Sambil goreng ikan boleh hafal Quran, basuh kain boleh hafal Quran. Pok-pok tu pun buatlah hafal sikit-sikit. Orang nak mengaji tajwid, yang dia suruh pergi hafal Quran. 5 orang mai jumpa saya sebulan lepas tu. Dia kata, ustaz, sepatutnya 6 orang datang jumpa ustaz. Kami berlima je petang ni, sepatutnya 6. Mana lagi seorang? Lagi seorang ada di hospital ustaz, darah tinggi naik ustaz. Kenapa? Pak saya teruk nak ngapal Quran, udah naik darah tinggi tuan-tuan. Kalau 74 nak hafal Quran apa? Kalau laki-laki boleh gagah lah, ni isteri orang mana nak jaga cucu, mana nak masak nasi, basuh kain, kemas rumah. Kan sibuk, mana nak tengok ceplos. Sibuk. Jadi tak sesuai, jangan beratkan mereka. Cerita bab ringan-ringan sudah. Makcik tak ingat nama mak lazim pun tak apa makcik. Janji makcik ingat yang ni berapa harakat makcik? 6 harakat. Apa namanya makcik? Entahlah ustaz, udah lupa. Tapi makcik tahu tak berapa harakat nak baca? Tahu lah kalau ada tanda macam itu, tu 6 harakat lah ustaz. Namanya makcik lupa. Lantok lah tuan-tuan. Bukannya Allah soal di hari kiamat, ini mak lazim kalimi mukhaffaf kan musakal. Allah tak tanya pun. Ya Allah tanya, betul tak betul hang baca Quran? Betul tak betul Quran? Baca Quran betul clear. Nama tajwid tak ingat pun tak apa, janji betul baca. Setengah orang nama tajwid ingat, mak lazim ingat, mak jaiz pun ingat, semua dia ingat. Tapi baca salah, nak buat apa? Ini berapa harakat ni baji? Ini 6 ustaz, tak boleh kurang daripada 6. Bila baca 2. Lupa ustaz, lupa, tak tahu pula kena baca. Tak mau. Biar tak ingat nama tajwid, tak ingat hukum tajwid, nama tu tak ingat tak apa. Janji hukum tu ingat. Nama hukum tak ingat tak apa, janji baca betul. Itulah maksud dia, jangan bagi susah. Bila umur 70 tahun, mana nak ingat tuan-tuan sifat itbaq, sifat izhar. Izhar ada apa sifat? Oh, sudah. Yang dia ingat nama anak dia je izhar. Dia tak ingat. Jadi jangan menyusahkan orang, mudahkan orang. Janji dia baca Quran betul. Sebab itu kelas tajwid mula-mula je ramai, 60 orang, tak muat kursi. Import kursi plastik, meja tak ada, duduk belakang sekali. Itu kelas mula-mula buka lah tu. Tunggu lagi 3 bulan. Tinggal sebaris je, meja kosong, kursi pun kosong. Sebab apa orang lari? Sebab ustaz tadi dah mula start nak susahkan. Pak Haji, nama apa? Ni nama apa ni? Dah 6 bulan mengaji ni. Aku bak tanya-tanya ni, aku tak mahu ni. Aku nak mengaji aja. Bulan lepas aku tak nak datang lah. Dia start suruh baca seorang-seorang, dia start tanya nama hukum, dia mula tinggal. Lah yang tinggal mengaji tu siapa? Orang yang dah memang dah tahu dah asas tajwid. Dia tunggulah juga. Sebab ustaz tanya apa pun dia boleh jawab.